Keluang minta Menteri Pengangkutan menyatakan bilakah projek landasan berkembar kemas Johor Bahru akan disiapkan sepenuhnya dan apakah kerajaan bersedia memperkenalkan perkhidmatan komuter elektrik antara Bandar Keluang ke Johor Bahru sebagai langkah penambahbaikan rangkaian pengangkutan awam di Johor. Menteri Pengangkutan. Terima kasih Puan Yang Ketua, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Untuk makluman ahli yang berhormat, projek landasan berkembar kemas Johor Bahru sepanjang 192 km dijadualkan akan disiapkan sepenuhnya pada 21 April 2025. Namun begitu, bahagian infrastruktur jajaran landasan kereta api berkembar elektrik dari Gemas ke Johor Bahru dijangka akan siap pada penghujung tahun 2024. Dengan siapnya infrastruktur jajaran landasan kereta api ini, perkhidmatan ETS yang kini beroperasi sehingga ke stesen Gemas akan dilanjutkan ke stesen Johor Bahru. Kerajaan juga telah membuat perolehan 10 set train elektrik baharu yang dijangka akan digunakan secara berperingkat mulai penghujung tahun ini untuk menyokong operasi perkhidmatan ETS di sektor selatan. Selain itu, KTMB juga mempunyai perancangan untuk memperkenalkan perkhidmatan KTM komuter di sektor selatan bagi laluan Gemas Paloh ke Johor Bahru. Kementerian Pengangkutan menerusi Pembadanan Aset Kereta Api sedang mengusahakan inisiatif perolehan set train elektrik baharu secara pajakan ataupun leasing untuk digunakan bagi perkhidmatan KTM komuter di sektor selatan kelak. Terima kasih. Keluang. Terima kasih jawapan dari Menteri. Jadi soalan saya, boleh tak perkhidmatan komuter itu bukan sahaja antara Kempas Baru dan Johor Bahru tetapi dipanjangkan ke Bandar Keluang juga, kerana kami tahu bahawa passenger yang tinggi itu, volume yang tinggi bukan sahaja di pusat bandar Johor Bahru tetapi juga sehingga Kulai dan Keluang. Jadi kalau kita ada perkhidmatan komuter yang merangkumi Bandar Keluang ke Johor Bahru akan memanfaatkan penduduk setempat, dan yang paling penting sekali, boleh tak kita tambah lagi perhentian ataupun stesen seperti seperti dulu yang kecil untuk tambah baik rangkaian pengangkutan awam ini. Terima kasih. Untuk makluman yang berhormat Keluang, memang kalau KTM komuter diperkenalkan, kita akan merangkumi satu kawasan yang lebih luas dan sudah tentu Keluang merupakan sebuah bandar yang besar dengan penumpang yang ramai, memang akan dilibatkan dalam rangkaian KTM komuter ini. Dan berkaitan dengan stesen-stesen tambahan, memang itu pun telah dicadangkan oleh Kerajaan Negeri Johor. Baru-baru ini kita ada mesyuarat antara Kerajaan Persekutuan dengan pimpinan Kerajaan Negeri Johor bersama dengan MB dan juga esko-esko daripada Johor. Dan ini antara perkara yang telah pun dibangkitkan, iaitu penambahan stesen-stesen komuter di sepanjang jajaran, terutamanya di antara Kempas ke Johor Bahru dan Kempas Keluang, Senai dan sebagainya. Jadi memang itu sesuatu yang kita akan pertimbangkan. Namun begitu, untuk pihak Kementerian Pengangkutan dan juga agensi-agensi yang terlibat dalam perkara ini, kita juga menggalakkan satu usaha sama ataupun kerjasama public-private partnership, iaitu stesen-stesen ini tentunya tidak semestinya perlu dibina oleh pihak kerajaan. Umpamanya, kalau di sekitar stesen itu ada kawasan-kawasan pembangunan perumahan, antara perkara yang kita boleh laksanakan sebelum kita meluruskan perancangan pembangunan itu ialah mewajibkan pihak pemaju untuk membina stesen tambahan dengan kosnya kepada mereka. Kerana walaupun ini melibatkan kos kepada pihak swasta, tetapi akhirnya kalau pihak pemaju swasta itu sanggup mengeluarkan kos itu untuk membina stesen, ia akan meningkatkan nilai pembangunan kawasan mereka. Kita ada contoh seperti di stesen Segambut di Kuala Lumpur. Stesen itu dibina oleh pihak pemaju dan kita akan menambah plot ratio kepada kawasan perumahan tersebut, dan dia dapat menghubungkan antara pemilik-pemilik rumah ataupun penghuni-penghuni di sana dengan stesen secara terus, dan ini sudah tentu akan meningkatkan nilai pembangunan kawasan tersebut. Dan ini antara model yang kita ingin lihat supaya ada kerjasama antara kerajaan dengan pihak swasta dan dapat juga mengurangkan kos pembangunan kepada pihak kerajaan. Dan kita alu-alukan kalau mana-mana pihak syarikat pemaju
Di sepanjang jajaran itu boleh bekerjasama dengan kerajaan melalui dengan RAC dan KTMB. Terima kasih. Encik Rantut. Terima kasih kepada Puan Speaker. Terima kasih kepada pihak Menteri Ramadan Karim, kepada semua umat Islam. Mendengar jawapan daripada pihak Menteri tentang penambahan 10 unit train ETS yang akan diperkenalkan sehingga hujung tahun ini, dan kita dimaklumkan akan ada tambahan train pada musim perayaan, adalah satu berita yang amat menyegarkan kepada rakyat Malaysia. Soalan saya ialah pertamanya, bagaimana perancangan proaktif daripada pihak kementerian untuk menguruskan isu penyelenggaraan train yang dianggarkan lebih kurang 250 juta yang diperlukan supaya tidak berlakunya masalah teknikal di sepanjang musim perayaan. Terima kasih Yang Berhormat Jerantut. Yang pertamanya memang betul penyelenggaraan antara isu besar kepada perkhidmatan kereta api ataupun mana-mana perkhidmatan perangkutan. Sebab the key is kita punya penyelenggaraan, maintenance. Dan itu yang memang saya selalu tekankan, kita perlu membudayakan budaya penyelenggaraan itu supaya kita bukannya tambah aset baru saja, tetapi kita juga kena maintain supaya maintenance yang baik ini dapat memastikan life shelf kepada aset itu dapat dimaksimalkan. Umpamanya satu train, dia punya life shelf sekurang-kurangnya 30 tahun. Tetapi ada train-train kita tak sampai 20 tahun sekarang ini dah grounded dah. Kerana mungkin dari segi penyelenggaraannya kurang memuaskan. Dan itu antara perkara yang kita sedang telitikan dan mungkin kita nak cari satu model baru. Iaitu kita bukan nak beli aset baru lagi. Kita ke arah kepada satu model di mana kerajaan perlu aset light. Tak perlu kita beli aset. Tetapi kita lease produk itu. Lease kemudahan itu. Sebab banyak sektor-sektor pengangkutan sekarang ini, umpamanya syarikat-syarikat airline, mereka tak membeli aircraft, mereka lease aircraft itu. Dan antara juga model-model yang kita terokai ialah kalau kita lease, dia juga merangkumi proses penyelenggaraan supaya pihak yang lease aset itu, mereka juga bertanggungjawab untuk pastikan aset itu dapat digunakan secara maksimalnya sepanjang masa, termasuk penyelenggaraan dan sebagainya. Itu antara perkara yang kita juga akan bincang dengan pihak Kementerian Ekonomi dan juga pihak Kementerian Kewangan supaya melihat sama ada itu dari segi jangka masa panjang dapat kita gunakan model itu dan dapat kita memaksimalkan perkhidmatan kita.